Sekarang ni, okay, Kaja ada, Kufra ada, Vale ada, banyak hero ada. Tapi nampak Digi bagi pendapat Tak. saya dengan Purify yang telah pun di-nerf, ia mempunyai kepentingan yang lebih tinggi lagi daripada sebelum ni. Tetapi katakan kalau saya akan ambil Vale sebagai first pick sebab saya tahu Vale dengan kuatan yang sangat tinggi. Tapi Kufra pun apa kurangnya dah, sebab daripada tadi Kufra tu sentiasa ada follow up. Dia nampak ni Kaja tangkap, dia terus saja lompat ke depan. sangat-sangat membawa impact yang sangat bagus, terutamanya untuk team fight. Dan sekarang ni tim SMG, adakah ingin mengambil Sivana? Mungkin Esmeralda dan juga Kaja. Tetapi adakah mereka selesa menggunakan Kaja? Ya, nampaknya akan mengambil bersama dengan Cho. Okey. Wow. Mereka tunjukkan Cho dan juga Kaja. Wow. Itu kak. Ada extra time ke? Ya, kadang-kadang memang macam tu. Tapi ini sangat menakutkan. Ini semua lembut-lembut ni. Vale dan juga Kaja dan Ling Onyx Esports seperti mungkin nak membawa Ling untuk match yang kedua. Dan telah pun diambil bersama dengan Angela. Kenapa ini penting? Kenapa? Disebabkan Angela mempunyai kemampuan untuk mempertahankan nyawa core hero. Terutamanya Ling yang sentiasa akan masuk di bahagian hadapan. Dan info ini telah pun diberikan daripada Lapel sebentar tadi. Analis kita yang termantap. Ya, Lapel Mike kita mengatakan kalau pasukan Indonesia dapat link dengan Angela, buatlah macam mana pun dia kena ikat sekalipun, mungkin dia masih lagi akan hidup. Yep, kerana hardguard ulti daripada Angela boleh memberikan mereka akan ban Farsa 30% nyawa? Lebih kurang lah. Okey, sekejap. Tapi mungkin juga mereka tak ban Farsa sebab Farsa biasanya support. Tapi kalau begitu mungkin juga mereka akan ban offlaner seperti Tamus ataupun Uranus. Jadi 3 saya bagi idea. Farsa, Tamus ataupun Uranus. Farsa, Tamus ataupun Uranus. Tapi come on. Jom kita melihat siapakah yang akan dikeluarkan oleh tim SMG. Go ahead. Satu pun tak ada kena. Mengurangkan sisi di sini kepada kemampuan Onyx Esports. Ya, dah ada AOE CC daripada Kufa, tetapi tak ada single lockdown. Dan Onyx Esports telah pun mengeluarkan lagi, belum mempunyai core heroes untuk physical damage di sini. Roger mungkin kita, kalau SMG macam tak heran kalau mereka nak ambil Roger, tak heran. Ya, dan memang mereka suka dengan Roger ni. Dan pilihan yang baik untuk mengambil Esmeralda, yang mana Esmeralda sangat-sangat kuat dan juga boleh counter balik dengan Angela. Shield yang ada pada Angela. Jadi ianya adalah satu pilihan yang bijak daripada pasukan SMG. Pasukan Onyx Esports, mereka mungkin akan mengambil Tamus sekarang. Tamus pilihan yang agak baik. Tetapi adakah Ikuto setuju yang mungkin mereka tak perlukan magic damage di sini? Ya, saya setuju yang mereka tak perlukan magic damage. Tapi kalau ada, apa salahnya? Betul tak, San? Ada apa salahnya? Baik juga ayat yang telah pun dikeluarkan oleh Ikuto sebentar tadi. Yang ini lagi bahaya. Itu lebih jauh damage tu. Tapi kalau saya akan ambil Tamus dengan Farsa sebab Farsa ada punya damage lagi tinggi. Tapi mungkin mereka nak crowd control yang lebih tinggi yang ada pada Kagura. Yang mana Ying Yang overturn, dia punya stun sangat-sangat berbahaya. Ya, marilah kita lihat pertempuran yang akan berlaku sekarang. Tim SMG, pemilihan yang terakhir. Baru nak sebut Roger. Boleh sudah dibaca di sini. Sangat-sangat mudah untuk dibaca. Jadi kalau caster boleh membaca, adakah Onyx Esports boleh membacanya dengan begitu baik juga? Kalau caster yang memang tak layak untuk main ni pun boleh teka. Ini kan pula Onyx Esports yang memang orang kata pasukan tempat ketiga di MPL ID. Tetapi sekarang ini mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan pick-off yang sangat besar, sangat besar. Namun begitu, mereka perlu bergerak dengan lebih agresif untuk maksimiskan kelebihan pick-off mereka. Adanya Kaja, adanya Cho, tetapi jika tidak dapat menangkap ataupun menyuap makanan kepada core hero mereka, Roger, seperti tidak membawa apa-apa makna. Hari ni saya baru perasan, Zan. Hari ni semua 2-0. Hari ni semua 2-0 Ya.
Okey, kita akan melihat pertempuran kita yang mungkin akan menjadi pertempuran yang terakhir untuk hari ini di antara Onyx Esports dan juga tim SMG. Mampukah Onyx Esports melakukan sesuatu ataupun SMG akan terus tewas kerana kita akan melihat kombinasi Ling dan juga Angela. Dan jom kita melihat kepada fasa permulaan ini. 3 minit yang pertama ataupun 2 minit yang pertama akan menentukan corak game sampailah kepada mid game nanti. Apakah nampaknya harassment telah pernah dimulakan oleh tim Onyx Esports. Saya suka apa yang dilakukan oleh SMB di sini dan itu berjaya untuk memaksa flicker dan itu adalah permulaan yang baik untuk SMG. Clear wave begitu pantas dan sekarang ini akan mendapatkan Little Wonder tetapi Sasa. Smoke! Lagi satu. Aduhai, inilah yang saya selalu katakan, Zan. 2 minit yang pertama je kita tengok. 2 minit yang pertama. Okey, kedua-dua Little Wonder telah pun berjaya didapatkan oleh Onyx Esports. 1 kill first blood telah pun diberikan kepada Onyx Esports. Sekali lagi bukanlah permulaan yang baik untuk tim SMG. Dan Kajak tak tak boleh buat bincang. Inilah yang saya katakan, Sasa yang menggunakan kita punya Angela dan Bonzi kena ikan dan Bonzi seperti tidak respect kepada kemampuan player-player Onyx Esports di sini mendapatkan kill terhadapnya. Apa yang telah terjadi? Terlampau memandang rendah. Adakah merasakan diri terlampau selamat sebentar tadi? Zan, takkan Zan tak nampak apa yang jadi? Saya tak nampak. Kajak mati itu je. Okey. Untuk lebih mudahnya di situ dan okey, sekarang pula Bonzi lagi sekali mati. Dan sekarang ni Miley dalam masalah dan kita dapat melihat Onyx Esports bergerak sangat-sangat agresif. Mereka tahu mereka mempunyai kelebihan, terus saja mereka capitalize on that advantage. Mereka terus mengambil bomb mereka daripada tim S. Nasib baik mereka tidak memilih untuk masuk. Drian sebentar saja lagi akan mendapatkan level 4 dan Angela sudah pun level 4. Jadi kita akan melihat gabungan yang akan melakukan gerakan di sini. Ya, hanyalah menantikan sama ada cewek memerlukan pertahanan ataupun tidak. Terutamanya team fight, apabila team fight berlaku. Kerana fake hope, bagi saya Angela ni memberikan harapan palsu. Apabila melihat dive, kita boleh dapatkan kill. Tetapi tiba-tiba nyawa dia naik dengan nyawa putih. Dan kita tak dapat menghabiskan mereka dengan begitu pantas. Lantas musuh boleh melakukan serangan balas. Alamak. 4-0 pada minit yang kedua dan trade di bahagian top lane nampaknya akan diambil tanpa gangguan. Tim SMG berikan jawapan, sekarang ini telah pun melakukan rotasi kepada bottom lane tetapi Angela telah pun masuk ke depan dan itu dia Inferno dan juga Angela mengekalkan pemain ini untuk hidup, tapi Kagura telah pun tiba dengan Ying yang overturn, damage yang tidak pada Drian dan itu dia semua berjaya untuk terikat tetapi sepertinya sebentar tadi Flame Shot tidak terkena dan mereka akan melakukan turret dive dan Smooth akan jatuh begitu saja dan kill diberikan kepada cewek dan itu dia 4 orang pemain tumpas begitu saja. Dapat mendapatkan 1 kill tetapi ini yang kita katakan fake hope. Nampak seperti kita boleh dapatkan kill dengan begitu pantas tetapi apabila Angela membuka ulti, melengahkan masa, membenarkan ruang dan juga waktu kepada player-player lain melakukan rotasi memberikan serangan balas dan itu yang telah terjadi sebentar tadi. Dan memang tidak banyak yang kita boleh perkatakan. Tapi mungkin ada yang tertanya kenapa caster ni excited sangat dengan benda Little Wanderer. Sebenarnya Little Wanderer tu ia memberikan impak yang sangat besar di awal game. Kalau nyawa anda separuh, dia akan heal penuh semula. Dan juga anda boleh meneruskan pressure untuk melakukan invasi buff kerana Little Wanderer itu akan memberikan nyawa kembali. Jadi itu adalah sangat-sangat penting, terutamanya di fasa awal game. Turtle akan diambil tetapi bagi mid lane yang mereka sepak adalah Rasi dan saya tak rasa yang Rasi patut ditembak. Dan lihat di sini, Mali UM terkorban begitu saja. Lompatan yang cantik diikuti dengan Tempest Outplay dan ganas di situ. Itu dia gabungan di antara Ling dan juga Angela. Dia akan masuk dan memberikan fokus kepada Tiara terlebih dahulu di bahagian tepi Neo. Cewek dan juga Ling lakukan gerakan. Ya, dan pada Necklace of Duran dan siap. Falling Star Moon telah pun dibuka. Cantik. Mereka cuba untuk mencari Sasa, tapi Sasa di bahagian belakang
Mudah saja dia menyetokkan Bonzi. Sekarang Bonzi sudah 0-4 dah. Tapi yang boleh saya katakan di sini, tim SMG bergerak dengan lebih agresif, sentiasa cuba untuk memberikan serangan balas. Tetapi seperti Onyx Esports sentiasa bersedia untuk melakukan follow up yang seterusnya. Di bahagian mid lane kita dapat melihat Malium dan juga masih bertegur sapa terlebih dahulu, dan mid turret akan diambil oleh Onyx Esports. Dan pada minit yang kelima, perbezaan gol telah pun mencapai 6,000. Jadi 1 minit lebih daripada 1,000 ya perbezaan gol. Okey, pertarungan di antara Anti-Mage dan juga Neo bantuan telah pun tiba. Divine Judgment. Akhirnya mereka berjaya untuk mencari 1 kill, dan Bonzi akhirnya memecahkan telur beliau dengan dapat 1 kill. Namun begitu kita melihat Onyx Esports, ya kita kehilangan 1 ahli, tetapi tak apa. Kita mengambil top turret. Itu akan memberikan mereka kawalan map yang lebih besar lagi. Betul. Okey, 1 turret pun belum lagi diambil oleh pasukan SMG dan Onyx Esports. Kali ini agak lebih besar perbezaan gol sebenarnya daripada perlawanan kita sebelum ini. Ya, terutamanya pada awal-awal permulaan game di sini. Pada minit yang ke-6, perbezaan gol dah pun mencapai 7,000 pada masa kini. Bukanlah permulaan yang baik. Invasi buff akan melakukan kesilapan di sini. Cewek ada kita punya retribution, dia akan dapat buff ini tanpa sebarang masalah. Dan itu dia, tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan sekarang oleh pasukan SMG. Oh, di bahagian bottom lane, Neo mungkin tersilap langkah. Ya, memang langkahnya dah pun tersilap kerana apabila anda bertemu dengan Link dan juga Tamu, sedangkan kalau 1 lawan 1 pesukar, ini kan pula 2 lawan 1 San. Dan terutamanya apabila mereka mempunyai perbezaan level yang ketara, di mana cewek pada level 11 pada masa kini, di mana oh, 1 tarikan yang cantik tetapi dibantu oleh Angela. Lihat betapa besarnya shield yang terterima, dan lihat bagaimana cewek masih lagi berjaya untuk bertahan. Sepakan kepada Rasi. Sekali lagi, bukanlah satu sepakan yang patut dilakukan, dan lihat bagaimana mereka melakukan turret of anti-mage. Dan juga kesemua mereka akan keluar sekarang. Itu dah Smooth masuk, dan mereka berjaya untuk mencari 1 kill. Smooth berjaya untuk sekurang-kurangnya dapat 1 untuk 2. Mungkin itu adalah satu tindakan yang terlebih agresif daripada Onyx Esports. Ya, Link tertangkap dan mereka berjaya menyelamatkannya, tetapi mungkin mereka terlebih agresif di mana memberikan 1 kill kepada tim SMG. Tapi tidak mengapa, mereka masih lagi berjaya mendapatkan turtle dan juga turret di bahagian mid lane. Boleh-boleh dikatakan kelebihan masih lagi di tangan tim Onyx. Memangnya cewek sangat-sangat kuat. 701 dah, tapi dia tak menggunakan emblem bounty hunter, dia menggunakan emblem yang berbeza. Jadi orang kata masih lagi sangat bahaya, dan fleeting time dah ada untuk Sasa. Dia dah ada Necklace of Duran. Ini adalah sangat menakutkan lah kalau orang kata Angela dah ada skill ni. Itu pun dah cukup untuk membantu. Necklace of Duran boleh saja mengurangkan regeneration ataupun spell vamp daripada tim musuh, dan juga fleeting time membenarkan dia untuk berkali-kali menggunakan ulti menyelamatkan rakan-rakannya. Jadi 2 item tu saja dah cukup memberikan impact yang besar. Berserker Fury dan satu cucukan terakhir Zan, itu Berserker Fury Link dengan Endless Battle. Sekali dia cocok, memang tak boleh buat bincang Zan. Memang meletup, dan memang meletup, dan sekarang ini Onyx Esports memberikan patch di bahagian perlawanan kita lah 6-0, yang mana kalau kita bandingkan Malaysia dan juga Indonesia, nampaknya hari ini 3-0 Malaysia kalah. 3-0 Malaysia kalah. Tidak ada apa-apa yang